Dalam syariat Islam, segala sesuatu yang halal atau yang haram adalah jelas. Dalam Islam, halal jelas, haram juga jelas. Kan kita tak payah ragu-ragu. Quran disediakan oleh Allah. Zalikal kitabu la raiba fi. Dalam kitab tu tak ada keraguan. Bila kita dapat WhatsApp je, kita dapat berita-berita daripada Facebook, IG kita dan sebagainya, kita harus tabayyun dulu. Kita harus kira-kira dulu, hitung dulu, rujuk dulu kepada yang ahli. Betul ke tidak ni? Betul ke tidak ni? Tapi kalau berita daripada Al-Quran, tak perlu lagi untuk ditabayyun. Maksud muslimin muslimat dirahmati Allah, direct semuanya datang sahih daripada Allah. Penyampainya juga, Masya Allah, adalah Rasulullah yang cukup tabligh dan amanah. Menyampaikan dengan penuh kebijaksanaan. Tak pernah khianat akan tugasnya sebagai Rasulullah. Okay? Jadi kenapa kita nak menafikan lagi? Justru itulah kitab ini juga bermula dengan yang jelas halal dan haram itu yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Justru itu, umat Islam tidak boleh atau dilarang menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul dah bagi tahu dah dalam Quran, dalam hadis perkara ni haram. Tapi kenapa kita nak menghalalkan semata-mata ada kepentingan-kepentingan yang tertentu, semata-mata kita kata halah nak gurau-gurau je pun. Halah ni dunia tipu-tipu je pun. Macam pernah dengar kan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kita acah-acah je, kita olok-olok je, kita konon-konon je. Barulah Ustazah Zai dah dewasa kini, kita duduk di tahun 2021, baru faham kenapa Quran dulunya menyatakan dunia ini ibarat permainan dan tempat gurau senda. Maksud muslimin muslimat dirahmati Allah, berhati-hati kita kerana khawatir yang menjadikan ia sebagai gurauan adalah kita sendiri. Mengaku Islam tetapi sifatnya penuh dengan kemunafikan, na'udzubillah. Perbuatan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah berdosa besar hukumnya dan tergolong amalan orang-orang munafik. Muslimin, muslimat dirahmati Allah, kan Ustazah tidak mahu menyentuh mana-mana perkara yang dianggap sebagai satu perkara peribadi. Itu status Facebook anda, itu wall anda. Tapi saya ingin menyentuh sedikit baru-baru ini, sedikitlah panas di negara kita ni apabila sahabat Ustazah juga Masya Allah menegur tentang satu grup yang mewar-warkan Masya Allah riak apa hari ini. Ni ada ramai yang tak tahu. Yang tahu tak payah pergi tengoklah. Muslimat dirahmati Allah, Ustazah sebut ni bukan kerana apa. Bila disebutkan riak apa hari ini, seolah-olah kita menghalalkan. Ini contoh nak bagi mudah kita faham ayat yang seterusnya. Riak tu dibolehkan. Dalam apa keadaan pun dibolehkan. Semata-mata untuk gurau, bukan betul-betul pun. Jadi ada seorang ustaz yang bahasanya bagi ustazah lah, kalau kita faham perintah Allah, muslimat dirahmati Allah, kita tahu cara ustaz ni bercakap supaya kita faham. Baik, kalau saya buat contoh, beliau kata, kalau saya buat zina apa hari ini, rasuah apa hari ini, minum arak jenis apa hari ini, dibangga-banggakan. Dalam 2 hari, 2 minggu kita melancarkan grup itu, ramai yang follow. Kemudian dengan seronoknya tunjuk botol arak yang begini. Ada orang yang mengaku Islam tapi tubuhnya bertatu. Jadi dia kata itu untuk seronok-seronok je. I sembahyang juga, I puasa juga. Kenapa you nak sibuk sangat? Perkara ini berlaku hari ini, muslimin muslimat dirahmati Allah. Bila Allah jelaskan itu sebagai haram, siapa kita untuk mengatakan ia sebagai senda gurau? Kita kata itu bukannya betul-betul. Kan kita ni apa-apa dihitung dengan niatnya, Ustazah. Masya Allah, boleh tak muslimin muslimat dirahmati Allah? Nak makan tu kita pakai niat je. Ini bukan filem P.Ramlee. Nak makan tu kita pakai niat je. Kan okey, ambil bau saja. Dah, lepas tu dah ambil bau, dah sedut bau tu, kita angkat talam yang penuh dengan macam-macam menu tu, kita ketepikan. Hai Mai, sini aku nak makan. Jawapannya muslimin muslimat, kita takkan dapat kenyang. Kita takkan dapat rasa. Maka bila disebutkan apa yang Allah kata dalam Quran haram, ia tetap haram. Siapa kita untuk menghalalkannya, untuk mengubah keadaan itu? Okay?